Ya, penonton, kalau kita boleh dengar tadi pernyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tiada kelompok keluarga Malaysia yang akan tertinggal, no one will be left behind dalam menerima kemakmuran dan juga kesejahteraan di bawah lembayung keluarga Malaysia. Antaranya juga adalah aspek pemerkasaan golongan orang kurang upaya ini. Dan untuk pengetahuan semua, bukan daripada pihak kerajaan sahaja, daripada pihak NGO, mereka yang bersendirian turut memainkan peranan untuk memastikan agar martabat golongan OKU ini sentiasa dijaga dan dilindungi. Jadi kita ingin berkongsi pada anda, esok akan ada satu program yang dianjurkan, iaitu OKU Berdoa pada tahun ini. Harapan untuk kita menyuburkan kembali perasaan orang OKU selepas kita menghadapi pandemik dan sebagainya. Jadi hari ini kami bawakan Dr. Syar Mizi Muhammad Rashid selaku pengerusi Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa Yayasan Fakih untuk berkongsi berkenaan program yang bakal dilaksanakan esok. Selamat pagi, Doktor. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Doktor boleh kongsikan terlebih dahulu definisi ataupun klasifikasi bagi setiap golongan OKU di Malaysia ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pihak SPM kerana sudi menjemput saya. Baik, berbalik pada soalan Cik Pengerusi tadi, iaitu berkaitan siapakah OKU. OKU ataupun dikenali sebagai orang kurang upaya sebenarnya adalah merupakan individu yang ada dalam masyarakat kita. Dia merupakan seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang, sama ada dari segi aspek fizikal, mental, intelektual atau deria yang boleh kata berhadapan apabila mereka berhadapan dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh mereka dalam masyarakat. Kalau kita melihat di dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka menetapkan 7 kategori OKU yang terdiri pada ketidakupayaan pendengaran, penglihatan, pembelajaran, fizikal, pertuturan, mental dan juga pelbagai ataupun multiple disability. Dan kita tengok sendiri di Malaysia hampir 500,000 OKU yang berdaftar saja di JKM, iaitu hampir 592,854. Dan ini sebenarnya menunjukkan OKU ada di mana-mana dan ia bagaimana kita sebagai masyarakat berperanan dalam menyantuni, bagaimana kita cuba untuk kata lebih cakna dan peka dengan hak dan keperluan mereka. Itu sangat penting untuk kita ketahui bersama berkenaan peranan dan juga hak bagi golongan OKU. Kita sebagai masyarakat Malaysia perlu memperkasakan dan memainkan peranan kita dalam menyantuni golongan OKU ini dengan sebaiknya. Dan bila kita bercakap berkenaan program OKU Berdoa 2021 ini yang akan dianjurkan oleh Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa Yayasan Fakih, mungkin boleh kongsikan sedikit berkenaan latar belakang Yayasan Fakih ini. Okey, sebenarnya Yayasan Fakih atau dikenali sebagai Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa Yayasan Fakih merupakan satu NGO di mana kita memperjuangkan hak ruang dan peluang kepada golongan OKU untuk hidup beragama. Jadinya salah satu program awareness kesedaran ialah kita mengadakan program OKU Berdoa yang dijalankan setiap tahun dan kita bekerjasama dengan Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum USIM dan juga dengan pelbagai NGO OKU di seluruh Malaysia untuk kita sama-sama kita kumpulkan OKU di Malaysia ini untuk sama-sama bermunajat kepada Allah. Dan untuk tema kali ini kita dahulunya memang OKU Berdoa kita buat secara fizikal, tapi disebabkan COVID-19 kita buat secara online dan dan tema untuk tahun ini iaitu harapan subur kembali. Kenapa kita pilih tema ini adalah kita tengok sekarang ni ramai yang tertekan disebabkan kesan COVID-19. Jadinya di situ kita menggunakan bersesuaian dengan Hari OKU Sedunia pada 3 Disember. Kita kumpulkan, kita cuba mengambil OKU itu sebagai satu anugerah kepada kita untuk mereka bersama-sama dengan mereka dan mewujudkan konsep inklusif dengan golongan tipikal, dengan OKU berdoa, bermunajat. Dan kita tahu OKU ini adalah insan yang lemah. Jadi kita tahu mungkin Allah Ta'ala menerima doa mereka tanpa hijab kan. Jadi itu kita mengambil peluang dengan keadaan yang sekarang ini supaya Allah dapat memberkati dan merahmati kita semualah insya-Allah. Dan untuk makluman insya-Allah OKU Berdoa ini akan kita langsungkan pada besok, iaitu pada besok hari pada jam 8 hingga 10.30 malam dan semua penonton boleh tontonnya di Facebook Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa Yayasan Fakih dan juga di Facebook Pusat Penyelidikan Ibnu Maktum USIM dan juga boleh tengok di YouTube dan sebagainya. InsyaAllah boleh sertai
digalakkan sama-sama kita bersama dengan OKU berdoa supaya Allah memelihara dan menjaga negara kita, insya-Allah. Kalau kita dapat saksikan golongan OKU ini mencakupi seluruh peringkat umur, daripada kanak-kanak hingga peringkat dewasa dan warga emas. Jadi untuk program kali ini adakah perkhidmatan terbuka untuk semua peringkat umur, atau bagaimana kalau kanak-kanak ingin menyertai program ini, adakah perlu ditemani oleh ibu bapa mereka atau penjaga dan sebagainya? Okey, sebenarnya program ini kita buat secara online. Jadi ikut je, masuk je dalam program Zoom, nanti boleh lihat di page Yayasan Faqih, kita akan bagi Zoom, platform Zoom. Boleh masuk ke dalam link itu. Dan juga kalau anda kata tak boleh nak masuk kan, mungkin boleh tengok pada channel YouTube dan sebagainya lah, kita akan adakan. Dan dia semua kita terlibatkan semua. Dan untuk yang menariknya, kita akan melihat ramai OKU tidak kiralah penglihatan, pendengaran dengan menggunakan bahasa isyarat, masalah pembelajaran dan sebagainya, akan bersama-sama berdoa dengan adalah doa-doa masing-masing untuk kita ialah berdoa pada Allah supaya Allah memelihara negara kita, insya-Allah. Ini sesuai dengan konsep keluarga Malaysia, di mana sinilah kita wujudkan inklusif di antara golongan tipikal dengan golongan OKU yang pelbagai dan sebagainya. Dan dalam masa sama juga kita meraihkan Hari OKU dengan berdasar konsep spiritual. Satu inisiatif yang sangat murni sekali untuk kita menghimpunkan golongan OKU dan juga seluruh keluarga Malaysia untuk kita bersama-sama menghidupkan lagi dan juga menyuburkan kembali harapan kita bersama pasca pandemik COVID-19. Ada juga yang terlepas bagaimana platform untuk mengikuti sekali lagi berkenaan inisiatif ataupun program OKU Berdoa 2001. Kalau boleh kongsikan sekali lagi, Doktor. Kalau sekiranya untuk besok, insya-Allah kita akan mengadakan program OKU Berdoa pada jam 8 malam hingga 10.30. Anda boleh layari di page Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa Yayasan Faqih. Sesiapa yang nak ikuti di Zoom, kita akan bagi link dekat page itu. Dan boleh juga ikuti di YouTube, di page, dan juga dalam masa sama juga boleh layari di page Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum USIM, sebab kita bekerjasama dengan USIM. Dan sebenarnya program ini juga kita nak memberi peluang kepada golongan mahasiswa-mahasiswi ini untuk mereka lebih cakna kepada golongan OKU. Sebab di sinilah mereka boleh mengaplikasikan ilmu yang mereka telah pelajari di universiti berkaitan dengan OKU. Dalam masa sama juga mereka boleh berhadapan dengan golongan OKU. Sebab kita tidak tahu, semua orang berpotensi menjadi OKU. Dan kita jangan kata kita tak akan jadi OKU dan kita tak mungkin berhadapan. Sebab OKU itu ada di mana-mana dan OKU itu sentiasa bersama dengan kita. Jadi di sinilah kita nak memberi kesedaran pada masyarakat bahawa OKU itu perlu dipenuhi hak mereka. Bukan sahaja dari segi aspek pendidikan, undang-undang dan sebagainya, tetapi hak mereka untuk hidup beragama juga perlu dipenuhi tuntutan mereka, insya-Allah. Dr. Mizi sebenarnya sudah lama berada dalam bidang ini kan, sudah berada dalam komuniti OKU dan sebagainya. Apa antara keperluan utama orang-orang OKU pada zaman sekarang ini, terutamanya apabila kita dilanda pandemik? Okey, sebenarnya kalau saya untuk pemahaman saya konsepnya adalah sebenarnya kita betul dari segi hak hak mereka dari segi pembangunan, perkhidmatan dan sebagainya, itu kita kena penuhi sebab mereka ada hak mereka. Dan kita pun tahu kita ada Akta OKU 2008 di mana akta itu juga memelihara hak mereka juga. Tetapi satu perkara yang kita perlu sedar bahawa masyarakat itu sendiri perlu ada kesedaran. Sebab kalau tidak ada kefahaman dalam kalangan masyarakat, maka bagaimana nak bersama-sama untuk mereka. Sebab yang kita lihat sekarang ni kan, isu-isu yang berlaku sekarang ni adalah kerana kurangnya kefahaman mereka, cakna mereka terhadap OKU. Sebab mereka menganggap OKU itu benda yang sebagai satu gurauan, jenaka dan sebagainya. Tetapi sebenarnya OKU ini adalah manusia sama macam kita. Jadi sebab itulah apabila kehadiran OKU ini, kita memandang mereka sama ada ia satu anugerah ataupun musibah, ia bergantung pada diri. Kalau kita memandang mereka itu satu anugerah, maka kita akan meraihkan mereka, kita akan menyantuni mereka, kita akan memahami mereka dan kita akan memenuhi hak-hak mereka. Tapi kalau kita rasa mereka itu satu musibah, maka itulah kita rasa
kehadiran mereka itu susah dan sebagainya. Sebab itu katakan kehadiran OKU ni dia bukan sahaja ujian untuk OKU itu sendiri, tetapi sebenarnya ujian kepada kita sejauh mana kita meraihkan mereka, sejauh mana kita cuba untuk dia. Dan kalau kita tidak meraihkan mereka, mungkin menjadi dosa pada kita. Sebab itu satu ujian buat kita, bukan sahaja ujian untuk mereka, ujian kita juga sebagai golongan tipikal itu sendiri. Cantik penerangan daripada doktor berkenaan bagaimana kita melihat program-program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan juga organisasi swasta di luar sana. Kita harapkan ianya mampu meningkatkan kesedaran masyarakat di luar sana berkenaan pentingnya untuk kita menyantuni dengan sebaiknya golongan-golongan OKU ini. Dan bersama-samalah kita mengimarahkan bagi program OKU Berdoa 2021. Anda boleh layari Facebook Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi anak istimewa, iaitu Yayasan Faqih, dan juga platform-platform yang dinyatakan tadi. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Sharmizi Muhammad Rashid, pengerusi Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi anak istimewa Yayasan Faqih. Terima kasih, Doktor. Okey, jangan lupa boleh sama-sama turut serta program ini. Kalau anda bukan golongan OKU pun boleh sama-sama turut saksikan di Facebook, di YouTube yang telah pun dikongsikan seketika tadi. Kita